Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اجعلنا متكلمين باللغات العربية فصحى ومتبحرا في علومها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين آمين رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah, dengan rahmat dan keampunan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada malam ini dalam majlis ilmu. Jadi tanpa membuang masa, insya-Allah kita sambung pembelajaran kita dalam kitab Fiqh Manhaji, kitab Fiqh Mazhab Syafi'i pada jilid yang pertama. Ini insya-Allah kita sambung pada muka surat 102. 101 iaitu yang mana membahaskan tentang cara mandi. Cara yang wajib, mandi dalam dalam mandi wajib itu, yang wajib bila kita mandi wajib itu. Kemudian cara yang sunat, cara yang disunatkan pada nombor 2 ini. Macam mana cara Nabi mandi kita dah bahaskan, itu pada yang wajib. Dan pada malam ni kita masuk cara yang disunatkan dalam kita mandi wajib itu. Cumanya dia ada beberapa penambahan. Kalau kita tengok yang lepas dia ada yang cara yang wajib, mana dalam mandi yang diwajibkan itu. Yang mana dia ada lebih kurang dalam 2 je. Niat dengan membasuh seluruh badan yang zahir dengan air termasuk kulit dan atau rambut. Yang tu 2 tu je. Air juga hendaklah disampaikan ke bahagian dalam rambut dan pakaiannya. Itu yang kita dah belajar yang lepas pada yang pertama, cara yang wajib. Itu dalam mandi cara Rasulullah mandi wajib itu yang wajib sahaja. Macam wuduk lah. Wajib wuduk, anggota yang wajib. Kemudian anggota sunat. Kemudian kita masuk cara yang disunatkan. Macam mana cara yang disunatkan dalam mandi, dalam bentuk mandi sunat ataupun mandi yang diwajibkan. Dia yang kita baca pada hari ini, yang kita belajar, dia fokus pada mandi wajib tu. Kan macam mana cara Rasulullah melakukannya. Okay, maksudnya cara yang disunatkan. Maksudnya ialah sunat mandi sebagaimana istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh. Sunat apa yang perkara yang sunat dalam mandi itu. Di antaranya ialah yang pertama, membasuh kedua tangan di luar daripada bekas air. Kemudian membasuh kemaluannya dengan tangan kiri. Yang ni rasa masuk dah itu, tapi tak habis. Okey, kita ulang balik lah. Yang pertama, membasuh kedua tangan di luar daripada bekas air. 1 gantang ataupun 3 cupak. Nanti kita tengok macam mana cara Nabi mandi. Kalau kita tengok cupak Nabi ni banyak yang digunakan oleh Nabi untuk mandi. Dan ada setengah pada Nabi nak mandi ataupun Nabi nak berwuduk itu, sahabat-sahabat membawa cupaknya sendiri. Ada yang jadi khidmat pada Rasulullah, kan, yang berkhidmat pada Nabi. Sebab tu kita tengok banyak ada kata yang ni cupak yang pernah ataupun dia sok, kalau kita kata dia punya bekas wuduk yang Rasulullah pernah gunakan. Kadang-kadang kita tengok kat Turki ada, kat Syria ada, yang kat Saudi ada, yang mana belah-belah India pun ada juga disimpan yang Rasulullah punya. Itu terdiri daripada sahabat-sahabat yang berkhidmat untuk Nabi bila Nabi nak wuduk. Jadi bila Nabi guna sekali bekas tu, bermakna Nabi pernah menggunakan bekas daripada bekas berwuduk. Itu dia jadi banyak. Jadi banyak kalau kita tengok ada yang bawa, kadang syekh-syekh datang ataupun Habib dari Yaman, kan. Rata-ratanya Yaman juga antara orang yang ramai yang menyimpan bekas-bekas alat-alat yang pernah digunakan Nabi. Kerana ianya nasab dari keturunan Nabi juga. Begitu juga dengan Bani Hashim di Jordan, macam tu juga. Cuma Jordan ni dia nama je Bani Hashim, tapi dia pun dah moden lah. Moden macam mana dia ikut belah Eropah sikit cara kehidupan dia. Kan, kalau macam pagi-pagi kalau kita belajar dulu, dia ada pizza apa dia jual, burger,
pagi makan pagi tu kentang goreng. Depa dah ikut macam Eropah. Sebab belah Jordan tu kalau mana di Jordan dia memang 4 musim. 4 musim di sana. Satu dia punya cara kehidupan dia lebih kurang macam ada campur dengan Eropah sikit, belah-belah barat. Satu depa jaranglah simpan. Depa pun simpan-simpan bekas-bekas tu. Rata-rata ni jadi Yaman. Yaman banyak simpan alat-alat yang digunakan oleh Rasulullah. Selain pada Mekah, Madinah itu daripada keturunan sahabat-sahabat Nabi. Jadi itu bekas yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana dalam berbagai bentuk ada. Yang satunya sahabat menuangkan pada tangan Nabi dan Nabi tadah. Dan Nabi menggunakan air tersebut. Ada seketika Nabi menggunakannya dan Nabi cedok sendiri menggunakan tangannya itu. Menggunakan tangannya. Ada juga Nabi menuangkan sedikit pada tangannya sendiri dan kemudian Nabi menggunakan basuh tangan dulu, kemudian barulah ambil air di dalam bekas tersebut. Bekas tak besar mana pun, kecil tau. Kan, bekas kecil tau yang Nabi gunakan untuk mandi itu. Nanti kita tengok berapa banyak. Dia kata dalam bentuk gantang ataupun cupak yang Nabi gunakan untuk mandi. Yang mananya kita disunatkan ikut macam mana Nabi laksanakan. Tapi kita tak lah. Kalau kita balik pada rumah tu nak mandi ke apa, pakai shower je kan, ayat hujan kan, memang kata kita tak praktikkan lah. Sebab badan kita pun cepat bau kan, kerja berat sikit, tak kerja duduk saja pun musim panas ni peluh kan, bau masam kan, duduk saja bau masam. Lepas tu jadi kita tak praktikkan sebab kita banyak air negara kita dan maknanya kita gunakan banyak dalam kuantiti yang melebihi israfil mak sebenarnya, membazir dalam menggunakan air. Tapi sebabkan kita terlalu banyak kan, guna banyak mana ayat pun berapa ringgit ya bil, RM17, 20 lebih kan. Tengok pada waktu kita kira itu tak macam mana tu, membazir ataupun tak, kita boleh mempertimbangkan. Nanti kita tengok bila kita dah belajar yang sunat, cara yang sunat ni, makna kita boleh pertimbangkan adakah kita guna air selama ni membazir ataupun tidak membazir. Okey, yang pertama membasuh kedua tangan di luar daripada bekas. Jadi kat sini cara Rasulullah, jangan kita nak gunakan air yang mutlak untuk mandi wajib ataupun kita nak berwuduk, kita celup tangan dengan niat untuk mandi wajib ataupun berwuduk. Bila kita celup pada satu bekas yang tak cukup 2 kolah, bekas tu macam baldi kecil lah kita kata, baldi kecil besar macam tu, baldi lebih kurang kecil macam ni, celup habis. Bila kita niat untuk mengangkat hadas, mandi junub ataupun kita niat untuk berwuduk, maka air tersebut akan jadi mustakmal keseluruhannya. Jadi cara yang Rasulullah ajak menggunakan tangan bila kita keseorangan yang kita tidak ada bekas apa, maka Nabi ajak daripada bekas yang sikit dicurahkan sedikit ke tangan kita dengan niat untuk yang ni kita boleh untuk berwuduk ke, untuk berwuduk pada permulaan ataupun untuk mengangkat hadas. Lepas tu dah habis basuh, barulah kita niat tangan ini adalah alat yang digunakan untuk mengambil air. Cara Rasulullah, kena ambil lah menggunakan gunakan tangan. Kenapa Nabi menggunakan tangan? Kerana ada hikmah di sebaliknya. Menggunakan tangan itu adalah lebih baik daripada menggunakan benda yang lain. Adakah Nabi tak ada cawan kecil untuk jiroi kepala? Kenapa Nabi menggunakan 2 tangan macam ni juga? Mandi dengan 3 cebok tangan Nabi letak di atas kepala, kemudian disapukan keseluruhan. Kerana tangan kita ada kebaikan, bukan kerana Nabi tak ada cawan, bukan kerana Nabi terlalu miskin tak mampu menggunakan cawan. Sedangkan Nabi pernah berniaga dengan Khadijah dulu barang-barang daripada besi-besi, daripada jenis aluminium macam itulah, bahan-bahan barang-barang yang barang dagangan dalam bentuk kegunaan umum. Nabi pernah berniaga kan, dan Nabi juga ada juga barang-barang tersebut. Tapi kerana ada hikmahnya, itu adalah salah satu arahan dari Allah atau amrul li ta'abbudi, makna baik kita menggunakan tangan dalam apa cara sekalipun kan. Kenapa Nabi tak menggunakan gayung? Boleh guna gayung sebenarnya, boleh guna cawan kecil dan sebagainya, tapi Nabi tidak menggunakannya kerana inilah adalah satu mana perintah Allah dalam bentuk yang disunatkan. Maka Nabi akan menggunakan tangannya. Nabi akan letakkan, basuh tangannya dulu,
ambil satu bekas yang kecil. Kalau bekas besar, Nabi akan ambil bekas kecil, basuh tangannya. Kemudian Nabi akan gunakan niat tangannya sebagai alat untuk untuk cebok, menjadi menjadi kata gayung. Tangan ni menggantikan gayung untuk mengambil wuduk ataupun untuk mengambil air dalam bekas yang kecil. Kalau macam sahabat tuangkan air, kan, tuangkan air, jadi Nabi akan tadah basuh tangan dulu. Kalau tak ada bekas kecil untuk basuh tangan, maka Nabi akan tuangkan dengan bekas besar tu jatuh ke tangan sikit. Yang mula-mula mesti basuh membasuh kedua tangan di luar daripada bekas air. Yang itu yang pertama. Kemudian membasuh kemaluannya dengan tangan kiri dan juga segala kotoran yang ada pada badannya. Macam mana cara Rasulullah membasuh dengan tangan kiri? Kemudian membasuh kemaluannya dengan tangan kiri, yang mana Nabi akan ambil air daripada tangan kanan, kemudian akan pasing, curahkan ke tangan kiri dan menggunakan tangan kiri untuk membasuh kemaluannya dulu. Ini dalam bab mandi wajib lah, kan, mesti mandi junub, okay, ataupun mandi kita mandi hadas besar. Basuh kemaluan dulu dengan tangan kiri dan juga segala kotoran yang ada pada badannya. Yang mana daki-daki yang ada, daki pada badan ada mana, kita menghilangkannya dulu dengan menggunakan selepas itu menggosoknya dengan pembersih atau penggosok. Kalau kita kat rumah kita pakai shower, kita ada benda tu, beli yang kat DIY ke Shopee tu, yang macam benda kain buruk lah bentuk dia. Dia macam apa, spine ada setengah orang tu dia ada macam kayu tu kan, kayu panjang tu dia ada tempat penggosok, gosok. Jadi itu adalah kita membersihkan kekotoran pada celah-celah pelipat kita sebelum kita mandi. Ini basahkan dulu kain tu, kita jiruskan sikit, basuh kekotoran dulu pada badan dan pada mana kemaluan dulu, kemudian pada badannya menggunakan pembersih atau penggosok. Kalau orang dulu, tengok cerita orang putih dulu kan, dia mandi musim sejuk macam mana, dia pun macam ambil air kain perah, dia pun tarik macam tu. Cerita-cerita lawan-lawan dulu apa, yang lawan pedang King Arthur yang depa kalau musim peperangan tu ada depa mandi macam mana, satu bathtub tu kecil tau, mandi ramai-ramai, ambil kain tau, macam bilas tau, dia ambil sikit, jiroi sikit, ambil macam Rasulullah mandi cara, ambil guna tangan, kadang-kadang ada sikit bekas kecil, basuh sikit. Tapi depa tak mandi macam kita ni memang kata habis dengan satu gayung tu, habis badan kita semua tu tak cukup lagi, satu gayung, dua gayung. Mereka ambil sikit, kemudian mereka ambil kain tu, mereka akan gosok belakang macam tu, tarik, gosok celah-celah pelipat mana-mana yang tempat yang kata yang ada kekotoran lekat, yang susah nak tanggalkan, daki-daki dan sebagainya, di tengkuk, di tangan, celah tangan, di kaki dan sebagainya, kita hilangkan dulu. Itu cara yang pertama dalam sunat mandi. Maknanya bukan meratakan saja, malahan menggosok. Kalau kat rumah kita lah ni, kita ambil kaedah al-illah, kaedah fiqh kita belajar. Kalau Nabi menggunakan kain, kalau kita menggunakan apa untuk membersihkan celah pelipat dan belakang kita, tambah badan macam saya, nak sampai belakang tak sampai, guna tangan, ambil benda kayu tu macam tempat garu tu, ada depan spine, gosok belakang, gosok. Itu pun sunnah juga, kerana ailah dia untuk ailah maknanya tujuan. Gunalah apa saja sekalipun bila bertujuan kita untuk membersihkan, seperti mana cara Rasulullah, itu juga dapat pahala sunnah. Macam buruh gigi, Nabi guna Colgate tak? Nabi guna Dali ataupun Safi? Tak juga. Kayu siwak Nabi guna. Tapi kalau guna alat tu lebih bagus lah, dapat pahala apa yang Nabi gunakan. Tujuan kita pula sama untuk membersihkan gigi, dapat juga, walaupun pakai buruh gigi dengan ubat gigi, itu juga dapat pahala seperti mana kita niat untuk membersihkan gigi, seperti Rasulullah membersihkan giginya. Kalau siwak tu, kayu arak tu, dia dah ada rasa manis siap-siap, dia ada ubat gigi dia siap-siap. Biasa kita pakai yang beli kat kedai kitab kan, potong sikit tu. Kalau cara orang Melayu, dia digunting tu kayu tu, dia ataupun dia ambil pisau lipat tu, dia tarik. Memang waktu dia kemudian dia akan ambil lesung, dia ketuk sampai kembang kayu tu. Sebenarnya kalau cara betul kita nak kuatkan gigi gerham kita, cara mula-mula kita
kikih lah yang depan tu. Seminggu nanti baru kita potong balik, gunting. Jangan sampai kering kayu tu, lerai sampai habis dah cabut-cabut. Kan kita guna sampai habis. Dia cara dia dah habis tu gunting pula. Gunting, yang baru tu kita kikih lagi. Simpan tempat yang lembab kan. Dia punya kayu arak tu. Mana cara Nabi, mana cara para sahabat menggunakan siwak untuk bersihkan gigi. Mula-mula yang mana kita guna kuku pun boleh tarik yang depan tu. Yang macam yang panjang tu, yang dalam, bahagian dalam tu nak kembangkan dia. Gigit untuk kuatkan gigi kita. Rajin gigit. Gigit. Lama dia kembang lah. Kemudian baru kita cara guna dalam boleh, luar boleh. Manis kayu tu. Dia akan rasa wangi sendiri. Tak payah pakai ubat gigi. Kalau rajin tabur ubat gigi atas siwak tu, masukkan lagi. Tapi tak pakai lah ubat gigi sebab dia lama dia rasa manis. Kayu tu, kayu arak tu. Mana kita pakai, itu cara Nabi. Mana sekarang ni dia panggil al-illah. Kita menggunakan ubat gigi. Ubat gigi ataupun boros gigi. Bila kita kata kita gunakan benda yang lain, adakah dapat pahala sunnah? Dapat pahala sunnah dengan qasad yang sama. Tujuan kita, apa yang kita niatkan. Untuk membersihkan gigi setiap kali kita nak ibadah. Ataupun untuk kita bersihkan gigi untuk melaksanakan solat. Itu untuk berdepan dengan masyarakat, dengan mana kita berinteraksi dengan orang. Macam tu juga. Itu mana panggil al-illah. Jadi kita boleh ambil illah. Maknanya tujuan ataupun sebabnya. Tujuan apa? Mana nak cara kita nak bersih badan kita. Kalau kita tak pakai kain lampin ke, kain basah untuk bersih badan-badan yang kotor, maka kita boleh guna yang moden, teknologi yang moden untuk membersihkan celah-celah pelipat dan badan-badan kita yang kotor, yang adanya daki-daki yang lekat. Guna apa? Beli kat Shopee macam-macam list untuk bersihkan badan, macam-macam ada. Yang maju ada, yang bateri ada, yang tak ada bateri pun ada. Kan? Yang tujuan dia yang sama, untuk membersihkan celah-celah pelipat dan untuk membersihkan pada yang mana badan-badan kita yang kita tak sampai dengan tangan. Tempat yang mana biasanya kalau kita jirui kena ayak saja, tapi tak macam belakang badan lah. Gunakan kain dan sebagainya. Itu yang pertama cara Nabi. Bersih tak? Bersih lah. Walaupun mandi menggunakan 3 cebok dari tangan sahaja. Awal-awal tu dah basuh kemaluan dengan elok, kemudian dah basuh daki-daki ataupun celah-celah pelipat itu dengan pembersih. Al-Bukhari 254, mesti ada hadisnya. Dan Muslim 317 meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya, Maimunah menceritakan, aku telah meletakkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tujuan mandi. Lalu baginda membasuh kedua tangannya 2 atau 3 kali. Maknanya Nabi membasuhkan tangannya betul-betul basuh. Kemudian baginda meletakkan air pada tangan kirinya dan membasuh kemaluannya. Nabi meletakkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya dan membasuh kemaluannya. Kemudian baginda menyapu tangannya ke lantai. Yang ini untuk buang kekotoran apa dari tangan kirinya, Nabi akan sapukan ke lantai tangannya itu untuk membersihkan tangannya pula. Jadi yang mana dalam yang pertama kita ada nasnya. Itu ada sumber rujukan. Yang kedua, berwuduk dengan wuduk yang sempurna, tetapi tidak mengapa sekiranya melewatkan membasuh kedua kaki ketika akhir mandi. Cara sunnah Rasulullah lepas pada buat yang kita buat tadi, dah basuh kemaluan dan kita dah basuh daki-daki dengan pelipat dan tempat yang tak sampai ayak pada badan tadi dengan kain buruk dan kain basah dan sebagainya. Yang kedua, kita berwuduk dulu. Bukan wuduk habis mandi wajib baru wuduk. Itu bukan. Maknanya sunnah yang kita belajar pada fiqh manhaji, ada juga pandangan yang lain, tapi kita tak guna sandaran itu. Dari mungkin ada hadis yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang kita pakai lah ni, lepas pada kita buat 2 perkara tadi, yang pertama tadi kita dah basuh tangan luar bekas, kemudian basuh kemaluan, dan kita dah gosok benda-benda kotak pada badan kita. Yang kedua berwuduk. Wuduk dulu. Dalam keadaan kita berhadas besar itu, kan, dalam keadaan kita berjunub itu, masa kita tengah nak mandi junub tu, berwuduk dengan wuduk yang sempurna, tetapi tidak mengapa sekiranya melewatkan membasuh kedua kaki ketika akhir mandi.
Maknanya dalam masa wuduk tu kita lambatkan basuh kaki kita, last kali baru kita membasuh kaki. Itu. Yang ketiga, menyelati rambut kepala dengan air, kemudian membasuh kepala 3 kali. Yang ni cara kita membasuh dalam kita berwuduk, itu membasuh, kita tambahkan sunat dalam berwuduk tadi. Menyelati rambut kepala dengan air, maknanya kepala kita ni kita masukkan, bagi ratakan air. Ataupun kalau rambut orang perempuan yang panjang tu, menyelati, maknanya dia boleh tarik, dengan cara dia tarik, dia tarik macam ni, ataupun dia tarik macam ni dan sebagainya. Menyelati ni banyaklah caranya. Kalau dalam kaedah yang Nabi buat pun kita ambil macam tu, tarik sampai ke belakang, mula dengan depan macam tu. Macam ni. Tapi kalau kita nak menyelati tu, kita nak sampaikan air pada rambut-rambut yang kita rasa yang tak kena, tu kita kenakan dulu, basahkan rambut kita. Menyelatinya makna kena yang zahir itu. Yang keempat, membasuh bahagian kanan dahulu, kemudian bahagian kiri. Kali ini sunat dalam mandi wajib ataupun mandi biasa. Kita kalau kita kat rumah buat kanan dulu kau. Ni bahagian kanan dulu. Atau membasuh bahagian kanan dulu dalam apa-apa saja perkara, dalam berwuduk dan mandi itu. Dan ni dalam berwuduk khasnya. Tapi kalau kita di rumah, kadang-kadang kita pakai, kalau mandi, kita mandi terus lah kan, pakai. Bila mandi wajib ni kita ambil yang wajib 2 tadi. Yang kata yang pertama niat dengan ratakan air. Tapi kalau kita nak masukkan sunnah, kita boleh gunakan dari bekas yang kecil tadi kan, bekas seperti mana Nabi gunakan. Ataupun ayat qaulah pun boleh, ambil gayung bawa keluar, letak sikit. Kita menggunakan kaedah macam mana Rasulullah mandi itu. Kesemua sunat-sunat ini disebut di dalam hadis-hadis, antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 245 dan Muslim 316 daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Nabi SAW mandi daripada janabah, ini mandi wajib, baginda mulakan dengan membasuh kedua tangannya. Menurut riwayat Muslim, ini penambahan hadis ataupun hadis yang lain. Hadis ini dia berperingkat dan banyak step dia. Kalau kita tengok dalam bab janabah, mandi janabah, memang dia banyak riwayat Aisyah, riwayat macam ni, riwayat banyak riwayat dengan berbagai cara. Dan ulama yang kita punya pengarang kita menghimpunkan dalam bentuk jadi satu step, jadi satu dia jadi langkah-langkah. Yang pertama, yang kedua disusunkan kan. Sebab hadis ni datang dalam berbagai riwayat dan kadang-kadang dia tak banyak, sikit. Bila dihimpunkan, kita nampak macam mana cara jalannya. Yang pertama, hadisnya berbunyi daripada Aisyah, apabila Nabi SAW mandi daripada janabah, baginda mulakan dengan membasuh kedua tangannya. Menurut riwayat Muslim, kemudian baginda mencurahkan air dengan tangan kanannya ke atas tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya. Ini hadis yang kita ambil. Maknanya caranya kita ambil tangan kanan, dicurahkan ke tangan kiri, maka kita membasuh kemaluan kita dengan tangan kiri. Jadi Islam dah ajak kita, dan kita dari kecil dah kita praktikkannya. Walaupun orang tu kidal, maka dia menggunakan tangan kirinya juga untuk membasuh kemaluan. Dari segi dia lepas dia kencing atau berak, ataupun dia nak mandi wajib, kita dah biasa akan menggunakan tangan kiri juga. Bila kita basuh, nak istinja ataupun basuh kemaluan bila kita mandi wajib itu. Yang mana menurut hadis di sisi Al-Bukhari 246. Ini penambahan lagi, step yang ketiga. Dia ada stepnya. Yang diriwayatkan daripada Maimunah radhiyallahu anha, baginda membasuh kemaluan dan kekotoran yang mengenainya. Kemudian baginda berwuduk sebagaimana wuduk sembahyang. Kemudian baginda memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menyelati dengannya pangkal-pangkal rambutnya. Rasulullah ada macam mana rambut Rasulullah ada yang pernah panjang dan pernah pendek. Dan Rasulullah pernah botak, maknanya bila dalam musim haji Rasulullah pernah botakkan rambutnya. Tapi dalam botak ni saya tak ingat riwayat dia ada riwayatnya. Kemudian dalam bentuk berbagai lah. Lepas tu Nabi pernah bila musim sejuk memang kena rambut panjang. Kalau kita duduk di tanah Arab ni musim sejuk,
Bila ada 4 musim, memang kita kena simpan rambut panjang. Sampai sini kadang-kadang rambut kita. Sebab apa? Sebab tengkuk ni kadang-kadang terlalu sejuk. Bila kalau terdedah dengan angin yang sangat sejuk. Kan, sebab tu kalau Arab dia pakai apa? Ridak setengah tu. Di sana dia pakai ridak untuk tutup. Kalau musim sejuk yang musim salji ni, kalau pakai ridak saja tak cukup. Kalau pakai snow cap tu. Snow cap tu macam orang perempuan punya topi tu kan. Yang anak tudung. Pakai tu. Lepas tu ada lagi nak tutup bagi sejuk hilang. Ada pakai benda macam earphone tu. Earphone besar tu. Nak bagi hilang sejuk lagi. Kat Madinah ada jual. Kalau Mekah tak ada. Mekah ni dia panas. Kalau sejuk pun, kalau tak sejuk mana pun, Madinah ada sejuk. Sebab di Tabuk selalunya dia ada salji sampai ke Khaybar. Khaybar tu dekat dah dengan Madinah. Dia ada salji. Kalau turun salji, sana ada tempiah dari salji juga. Kalau di Tabuk memang dekat dengan Jordan. Dia sepadan Jordan itu Mudawarah. Tabuk lepas Jordan ada satu sepadan tu. Kalau nak pergi Mekah tu selalunya best sekali kena scan. Dia ada satu tempat scan tu, masuk satu dia scan tu. Itu di Mudawarah sepadan antara Jordan dengan Saudi. Masuk tu dia akan masuk ke Tabuk. Kemudian dia akan sampai ke Taimah, ke Khaybar. Sampai ke Khaybar tu dia ada salji lagi. Lepas tu jadi lepas pada musim salji itu dia akan tumbuh pokok rumput-rumput warna hijau cantik. Lepas tu baru sampai ke Khaybar last, kalau tak silap ustaz, sampai ke Madinah. Dia bila Madinah memang sejuk. Dia ada jual lah. Kalau musim sejuk ni macam tempat telinga tutup tu kan, macam dia macam earphone tu. Kalau budak-budak muda dia ni main game kan, dia ada satu benda tu kan tutup telinga. Dia macam tu. Dia pakai snow cap lagi, pakai lidak dan sebagainya. Memang sangat sejuk. Jadi sebab tu Nabi dia berbagai rambut Nabi pernah panjang, pernah pendek dan sebagainya. Sebab kerana apa? Untuk lagi satu, datangnya syariat bila kita rambut pendek, panjang ataupun botak ni, kita boleh menggunakan kaedah yang mana Rasulullah menggunakannya. Macam semayang lah. Semayang kata riwayat Nabi, setengah riwayat Nabi menurunkan lututnya dulu, kemudian tapak tangannya. Bila sampai Nabi umur yang tidak sihat itu, yang hampir pada Nabi wafat, Nabi menggunakan tangannya dulu jatuh ke bawah, kemudian baru lututnya jatuh. Itu berbagai riwayat dalam berbagai bentuk. Itu juga dengan rambut kan. Nabi rambut yang pernah panjang sampai sini. Untuk mana? Ayat ni bila kita tengok Nabi menyelati menggunakan jarinya kan, masuk ke jarinya ke dalam air lalu menyelati pada pangkal-pangkal rambutnya. Kemudian baginda mencurahkan air di atas kepala sebanyak 3 cebok tangannya. Kemudian ke seluruh kulitnya, badannya. Dan Nabi ambil air dengan 3 cebok dari tangannya. Riwayat yang kita baca yang terlepas menggunakan 2 tangannya, 3 ceboknya. Kemudian Nabi mencurahkan air ke atas kepalanya. Curahkan itu air yang banyak mana Nabi mandi itu tu. Kemudian jatuh, Nabi akan sapu pada keseluruhan badan. Jadi kita rasa macam tak cukup. Sebenarnya cukup. Sebab step yang pertama tu dah kita basuh kemaluan dah selesai. Lepas tu kita dah gosok-gosok yang kotoran dengan menggunakan air tu dah selesai. Kemudian anggota wuduk pula. Bila wuduk, antara sebahagian besar dari badan kita dah, maknanya banyak tempat yang dah basah lah. Last sekali tinggal badan je lah. Itu Nabi menggunakan 3 cebok dari tangannya saja untuk kenakan, untuk mandi. 3 cebok. 1 cebok letak di kepala, kemudian jatuh air tu sapu pada keseluruhan. Tak muka tak sapu pun tak apa, kerana berwuduk tadi. Makna bahagian anggota muka dah selesai. Nak jaga bahagian-bahagian yang badan-badannya tadi. Tempat yang kita gosok tadi pun kita berniat untuk mandi hadas juga, junub, makna dah selesai juga. Hanya nak membasahkan tempat-tempat yang tak basah je tadi. 3 cebok dengan tangannya. Kemudian ke seluruh kulitnya. Mana ke badannya, mana diratakan. Manakala hadis yang menunjukkan sunat memulakan basuh di sebelah kanan ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 166 dan Muslim 268 daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW sangat terlalu suka memulakan bahagian kanan ketika memakai sepatu, menyikat rambut kepalanya,
ketika bersuci, ini berwuduk dan mandi dan seluruh urusannya. Jadi ini pun kita dah maklum hadis Samillah ya ghulam qul biyadi. Yang Nabi kata, bacalah bismillah wahai budak, makanlah kamu qul biyadihi, qul biyaminihi, biyamin, dengan tangan kanan, makanlah dengan tangan kanan. Jadi kat sini banyak hadis tentang Nabi suka memulakan dengan, itu afdalnya kita menggunakan memulakan bahagian kanannya. Jadi macam mana nak menggunakan, kita jirus sebahagian, gosok bahagian kanan dulu, kemudian bahagian kiri. Selesai dalam sunat, mana mandi, ada mandi wajib. Yang ni ada lagi, yang ni yang utama lah. Kemudian kita tengok yang seterusnya, nombor 5, nombor 4, nombor 5. Menggosok tubuhnya dengan dan berturut-turut dalam membasuh anggota. Ini dilakukan untuk mengelak daripada perbezaan pendapat dengan ulama mazhab Maliki yang mewajibkan. Kalau Imam Maliki wajibkan untuk menggosok pada keseluruhan tubuh anggota. Kalau kita baca yang wajib yang lepas, tak payah gosok pun tak apa, meratakan air sahaja. Membasuh seluruh badan yang zahir dengan air termasuk kulit atau rambut. Ini dalam mazhab kita. Niat dengan membasuh yang wajib, yang mana membasuh seluruh badan zahir dengan air termasuk kulit dalam rambut, itu kita wajib. Tapi kalau Imam Maliki, mazhab Maliki menambah dalam perkara yang wajib itu, iaitu bukan saja membasuh, malahan menggosok juga, itu adalah perkara yang diwajibkan. Maknanya kita mandi, kita kena gosok bahagian-bahagian anggota tubuh. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang kita belajar pada malam ni, tak payah nak gosok, tak apa, ratakan air saja. Ratakan air kena bagi semua tempat, tak payah nak tenyeh gosok macam tu, tak payah. Itu dalam mazhab. Bila mana dia kata menggosok itu adalah sunat, dalam mana kita tenyeh tekan betul-betul, itu adalah sunat sahaja dalam mandi wajib tadi. Jadi kalau kita tengok banyak perkara, kalau ikut cara Nabi memang kata selesai, dan sangat efektif, ataupun sangat dipanggil, sangat rasa kita puas bila kita mandi, sebab kita dah banyak kita menggosok daripada badan kita. Berwuduk pun kita menggosokkan juga, bukan saja membilas, bukan membasuh, malahan menggosok. Berwuduk pun dah cukup dah. Kemudian ditambahkan dengan basuh kemaluan, kemudian ditambahkan dengan menggunakan kain yang tempat-tempat yang berdaki yang kita tak sampai, ataupun di celah-celah pelipat. Tambahan pula lagi, bila mandi dengan 3 kali cebok dari tangan tu, gosok pula, tambah lagi tak rasa puas tak? Celah-celah jari tu dah masuk dah tadi. Sebab apa? Celah-celah jari tadi kan, kita berwuduk, kita akan menggunakan kelingking kita kan untuk basuh celah-celah jari, itu dah berkesan. Tapi kalau kita tengok cara kita mandi pada hari ni, mandi wajib kita ataupun tak wajib lah, mandi setiap kali nak pergi solat kan, sebab perlu, rasanya jadi macam ni tak rasa mandi macam Rasulullah buat tak? Tanya sendiri dalam diri, adakah dia mandi koboi atau mandi kebau? Mandi kebau lagi bagus daripada mandi koboi. Kebau kubang itu dia duduk dalam lumpur lama, basah semua, penuh semua basah. Tapi kalau mandi, tapi dia keluar balik, dia jadi penuh lumpur balik. Itu kebau, macam tak berkesan mandi. Kalau mandi koboi ni, dia mandi sat dia macam jiro-jiro habis pergi. Adakah sama dengan kita, Rasulullah mandi dengan kita mandi? Okey, kemudian yang ke-6, kita pun ada mandi ni, kata mandi shower ke apa, mandi ayak laju lagi lah, tak praktik. Rasa puas dah, sikit-sikit gosok dengan sabun, dengan mana mandi kita dengan macam-macam. Ada 99 kill bakteria kan, sabun macam-macam yang boleh menjadikan badan kita bersih dan wangi. Dettol ada, Lifeway, apa lagi yang produk macam-macam ada. Jadi itu pun ailah, maknanya kita guna benda tu tujuan untuk menyuci kotor-kotoran pada badan kita. Itu pun kita dapat pahala sunnah. Seperti mana Rasulullah yang gosok-gosok badannya bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan menghilangkan bau-bau dari badan kita. Kalau sekarang ni kita ada sabun untuk hilangkan kesat kan badan kita, guna yang jenis yang elok, sabun buku, sabun mayat. Itu pun dah keras, rasa elok, licin badan.
Memang kata berkesan untuk daki dan sebagainya. Ada setengah tu pakai garam lagi kan, benda-benda untuk hilangkan kekotoran. Jadi itu capai tak apa yang Rasulullah sarankan capai. Tapi yang sebaik-baiknya cara Nabi lah. Sebaik-baiknya cara Nabi itu mesti lebih berkesan dan lebih yang Allah suka, kerana itu cara yang Nabi buat yang afdalnya. Okey, seterusnya yang terakhir dalam sunat mandi tadi, membasuh sebanyak 3 kali sebagai kias kepada wuduk. Maknanya kita setiap kali kita basuh sebanyak 3 kali dalam anggota. Yang ni rasa 3 kali kita basuh kemaluan tadi, kemudian 3 kali kita membasuh daripada hilangkan daki. Yang kalau wuduk semua 3 kali itu biasalah kan. Mana mandi ni dia kiaskan hukumnya dengan berwuduk. Sunat kita secara 3 kali basuhan. Itu yang mana perkara habis kita dalam sunat, dalam mandi janabah ataupun mandi-mandi yang diwajibkan, perkara-perkara yang sunat yang kita dah maklum tadi, yang kita dah belajar. Mana dia ada step lah. Kita ingat step macam mana kita nak amalkan. Yang mana insya-Allah bila kita amalkan tu kita rasa buat sekali cukup lah, ataupun dalam kehidupan kita buat sekali macam Nabi buat. Insya-Allah kita akan rasa macam mana Rasulullah zaman kehidupan Rasulullah itu dalam menggunakan air, dalam menjimat dalam menggunakan air, yang tidak membazir dalam menggunakan air. Dan kalau kita cubalah juga, cuba gunakan cara Nabi, ambil bekas kecil. Jadi kalau kita nak tengok macam mana sok yang Nabi gunakan, bekas yang Nabi gunakan, boleh lah, ni banyak saluran yang ada. Kita boleh Google ataupun YouTube dan sebagainya. Kita ambil mufti wilayah punya fatwa macam mana cara kiraan berapa banyak air yang digunakan oleh Rasulullah dalam satu bekas tu. Ya, sekarang ni ada teknologi. Kita gunakan demi kebaikan kita, untuk kita faham hal agama. Dalam mufti wilayah banyak dia bagi untuk memudahkan orang. Cumanya Ustaz nak pesan, kalau kita tengok majlis fatwa wilayah persekutuan, tak silap Ustaz, dia ada Al-Kafi dengan Al-Irsyad. Lepas tu dia ada satu Maktabah Al-Bakri. Dia ada berbagai bentuk. Satu yang dia buat, satu web tu, satu yang dia letakkan hukum, kemudian dia akan ada panjang huraian. Itu untuk para asatizah, rujukan para asatizah sahaja. Kerana dalam tu kalau orang awam baca takkan faham. Dalam masalah yang tertentu, dan dia ada munakasyah, ada kami panggil perdebatan antara mazhab, ada penerangan dalam kaedah fiqh. Itu Dr. Zul dia buat, dia asingkan. Kalau untuk orang awam dia ada Al-Kafi. Al-Kafi ni memang mudah untuk kita faham dengan fatwa Al-Irsyad. Al-Irsyad ni rasa tak silap Ustaz pun mudah juga untuk kita faham kan, untuk orang awam. Dia bagi pendek, tak panjang sangat. Kalau yang satu lagi tu, yang tu kalau kita rasa macam tak faham, dia ada kaedah qiyas jali, qiyas khafi. Lepas tu dia ada qiyas sukut. Dia yang tu tak payah baca. Itu untuk rujukan para asatizah untuk sampaikan maklumat. Biasanya kaedah Dr. Zul ni dalam menyusun kan, Dr. Zulkifli Al-Bakri kan, dalam menyusun dia punya kaedah fiqh tu memang sangat kemas. Kerana dia ada untuk orang awam dan untuk para asatizah. Memang dia mudahkan untuk orang nak sampaikan ilmu fiqh ni dalam menggunakan kaedah yang dia letak tu. Bila kalau untuk para asatizah ni, dia masuk kaedah usul fiqh, macam mana cara nak sabit hukum ni kan. Kalau macam yang biasa kita ambil fatwa Ar-Irsyad yang kita baca, dia akan huraikan hadis, kemudian dia bagi syarah hadis. Syarah hadis ni urut hadis bila turun. Kemudian dia akan bagi ulama yang memandangkan dengan pandangan sedemikian. Lepas tu dia bagi khilaf. Siapa yang mana dia bagi khilaf, mana yang kuat, mana yang kemudian dia last kali akan bagi kesimpulan. Saya lebih cenderung pada pandangan yang sedemikian. Dia akan cakap macam tu. Dia untuk menghormati ulama-ulama yang lain. Dia tak cakap kena ikut tu, tak ikut ni haram. Tak. Saya lebih cenderung pada pandangan yang sedemikian. Sebab dia ada banyak hukum, dia beza kan. Macam-macam hukum yang ada. Okey, jam pun dah bunyi. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada perkara-perkara makruh ketika mandi. Perkara makruh ni ada 2 je lah, tak banyak. Kemudian kita tengok yang mana tentang yang kita bahaskan tadilah. Kalau tangan kita masuk dalam tangan kita niat untuk mandi wajib, kita celup tangan dalam bekas yang kecil, macam mana dia boleh jadi musta'mal tu, air musta'mal. Yang perkara-perkara makruh ketika mandi, berlebihan dalam menggunakan air, ini kita akan masuk. Macam mana Rasulullah menggunakan air tu, menggunakan satu gantang hingga 5 cupak tu, dengan berwuduk dengan 1 cupak air.
Kemudian mandi di air yang bertakung, makruh mandi pada air yang bertakung itu. Ada orang tanya, Ustaz, mandi dalam bathtub tu makruh tak? Bathtub tak ada air banyak-banyak hotel, mandi kubang dalam tu makruh tak? Yang ni kita tengok pada makruh mandi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.